Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian yang dihormati saudara moderator, pihak pengurusan Global Ihsan yang menganjurkan majlis ilmu secara alamaya, dan semua para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini 14 hari bulan Mei 2026 bersamaan dengan 26 Zulqa'dah 1447. Kita dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab Mahasinul Islam ataupun dikenali dengan nama Keindahan Islam. Kitab ini kita kenal dengan nama Keindahan Islam. Kita nak tonjolkan perundangan Islam itu sangat indah, sangat cantik, sangat lawa, comel, kerana ia datang dari Allah Azza wa Jalla. Di awal perbincangan dulu anda dah sebut tentang keindahan Islam ini min wa ila. Min Allah wa ilallah. Maknanya Allah Ta'ala perundangkan agama ini, syariat ini, dan kita buat juga kerana Allah Azza wa Jalla semata-mata, bukan kerana orang lain. Maka indahnya dia, kerana datang dari Allah, pencipta manusia, dia tahu apa yang diperlukan oleh manusia. Jadi Alhamdulillah kita telah masuk dalam bab kekeluargaan. Bab kekeluargaan, iaitulah kita bincang tentang at-talaq, perceraian. At-talaq, perceraian. Dalam siri yang dulu kita dah bincang tentang definisi talak, apa makna cerai. Kemudian kita bincang tentang penjelasan dari usduk Islamnya, kenapa Islam itu membenarkan perceraian walaupun dia tidak elok, dan larangan wanita-wanita yang tak ada sebab nak bercerai itu dilarang oleh Islam. Kemudian dalam siri yang lepas kita dah bincang tentang bagaimana cara menangani isu kekeluargaan. Maknanya kalaulah suami nampak ada bibit-bibit bibit tak elok, isteri dah mula memberontak, dalam bahasa Islam dia panggil nusyuz. Nusyuz, isteri mula tak dengar kata. Maka langkah yang sepatutnya suami mengambil tindakan, memberi nasihat. Jangan buat tak reti, buat tak tahu, ikut muah. La. Al-qiwamah. Ar-rijalu qawwamun 'ala nisa. Ar-rijal qawwamun 'ala nisa. Orang laki-laki itu mengetuai wanita. Dalam rumah tangga kita ketua, jangan duk biar gitu ya. Apa nak jadi-jadi? No. Itu bukan cara Islam. Jadi kita kena mula dengan langkah yang paling rendah dulu, nasihat. Kemudian kalau nampak kerah juga, tinggalkan, pisahkan tempat tidur. Kemudian kalau masih melawan lagi, bolehlah bagi tangan sikit. Orang panggil pukul darban ghaira mubarrih. Pukulan yang tidak mencederakan. Sikit je lah. Tanda. Kemudian Islam juga mengajar kepada kita melantik hakam. Fab'asu hakama min ahlihi wa hakama min. Lantik hakam. Hakam ni maknanya orang tengah. Perunding. Kalau bahasa kita sekarang ni, melantik perunding. Seorang dari pihak suami yang dipercayai, seorang bagi pihak isteri yang orang yang dipercayai. Melantik dua orang ni supaya berunding mencari langkah-langkah perdamaian. Kalaulah masih ada di sana, kata orang, sinar di hujung terowong. Maknanya sinar masih ada, berunding. Kemudian kalau tak mampu lagi, ketika itulah barulah sampai ke peringkat yang kita tak mahu tapi terpaksa. Iaitulah peringkat syarat-syarat yang ketat.
yang Allah Ta'ala izinkan untuk bercerai dengan syarat-syarat yang tertentu, kita dah bincang, Alhamdulillah. Kemudian Allah nyatakan at-talaqu marratan. Cerai itu hanya boleh 2 kali je bang. Jangan main-main. Cerai boleh 2 kali ya. Cerai kali yang pertama menyesal, boleh rujuk balik. Cerai kali yang kedua menyesal, rujuk sekali lagi. Cerai kali yang ketiga, no. Kita berputus arang, kata orang berkerak rotan. Itu bahasa orang lama-lama, berputus arang, berkerak rotan. Rotan ni payah nak sambung, kalau tali okey. Rotan yang main dia keras. Sama juga dengan arang, kalau dah putus nak sambung macam mana? Dia kata bolehlah gam gajah ada. Gam gajah ada tapi pahit. Fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Tak halal untuk suami yang pertama balik semula kepada isterinya yang telah diceraikan kali yang ketiga, kecuali isteri dah kahwin dengan orang lain. Lepas kahwin, kalau bercerai, no. Syarat ketat, hatta tazuqi usailatahu wa yazuq usailataki. Nabi bagi tahu sehingga dia merasai madu. Si suami merasai madu. Maknanya mesti berlaku persetubuhan. Tak boleh sekat akad nikahnya, saya terima nikah, lepas tu senyap-senyap pergi bercerai kat belakang pasar. Boleh balik kepada suami isteri. No. Awak kena rasa dulu madu si suami, maknanya suami dia terpaksa kena akulah bahawa isteri dia akan ditiduri oleh suami yang baru. Kemudian bila dia tak ngam, bila-bila pula dia bercerai, tunggu habis hadah baru boleh balik semula. Tapi kalau suami yang kedua tak nak cerai, itu bini dia. Jangan pula pergi bawa pistol bagi paksa cerai. Ada berlaku ni. Kita dah sebut hari tu dalam perkara ni dia panggil orang Arab kata at-taisul musta'ar. Taisul musta'ar, kalau bahasa Arab ni tais ni makna kambing jantan. Bapak jantan kambing yang disewa. Itu buruk perangai itu, perbuatan itu dikeji dalam syarak. Namun kalau dia kahwin betul-betul, jadilah dia tu. Taisul musta'ar. Tapi bahasa orang Melayu tak elok. Dia panggil Cina buta. Saya pun tak tahulah dari mana sanak Cina buta. Tanya kawan-kawan Cina, malah dia orang marah. Tak ada orang lain ke Ustaz? Nak bagi Cina. Saya kata, aku mana tahu. Kita sedar-sedar orang panggil Cina buta dah. Nak kata apa dah. Jadi eloklah, tak usah guna bangsa orang lah. Carilah perkataan lain yang orang bangsa lain tak marah. Guna bahasa Arab baik. At-taisul musta'ar. Bapak jantan. Bapak kambingnya disewakan. Itu lebih lunak lah. Kalau tak nak kelahi orang lah. Tapi kalau nak kelahi orang, begitulah keadaannya. Kemudian, kita dah sebut tentang at-talaqu biyadir rijal, kuasa perceraian itu di tangan suami. Ini tajuk kita hari ini, kuasa perceraian itu di tangan suami. Tengok muka surat 137, Islam, perkara yang kelima, Islam menghadkan bahawa seorang laki-laki tidak boleh menceraikan isterinya lebih daripada 3 kali. Ini kita dah bincang. Kemudian sambungan kita hari ini di muka surat 138, perkara yang ke-6. Tuan-tuan tanda, 138, perkara yang ke-6, Islam menjadikan kuasa mencerai itu di tangan suami, bukan di tangan isteri. Kerana banyak sebab dan hikmah. Baik, sebelum kita pergi kepada sebab dan hikmah, tak ada dalam kitab ni tapi saya kena tambah, untuk melengkapkan perbincangan, menambahkan kefahaman. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran tentang dalil Al-Quran dan juga As-Sunnah, at-talaqu fil Islam haqqun khalisun lirrajul. Dalam Islam ini, hak bercerai itu hanya untuk suami. Di tangan suami saja. Bini tak boleh cerai suami. Bini tak boleh cerai suami. Wala yusyarikuhu fi ghairuhu illa biwakalah. Orang lain tak ada hak untuk mencerai isteri orang ni kecuali apabila si suami beri wakil. Contohnya dia kata, mu pergi jumpa bini aku, beritahu kepada dia suami dia dah ceraikan dia. 1 talak. Itu dia panggil wakil. Mewakilkan orang untuk mencerai. Tapi kuasa tak ada. Hanya sekadar wakalah. Melaksanakan tugas saja. Melaksanakan tugas saja. Maknanya lain tak ada. Jadi tak boleh.
Dan kita dah sebut dalam sini dulu, sama ada melalui mulut dia sendiri, lafaz, suami berlafaz, atau melalui surat yang dihantar, termasuklah zaman kita hari ni bil wasail ittisalil hadithah, dengan media sosial ni. Boleh jadi suami hantar suara. Suami ni, seorang suami ni, mamak ni dia kata bini, mek timun, bini dia tu, mek timun tu, aku ceraikan kamu. Dia pun hantar suara ini kepada isteri dia, dan isteri dia kenal suara suami, nombor handphone dia bukan dikena scam, boleh kena khianat, maka jadi talak dia. Ataupun dia tulis surat, dia tulis WhatsApp bahawa dia ceraikan. Semua tu jadi belaka. Jangan duk gurau-gurau, jangan duk main-main. Yang penting kita nak sebut di sini, at-talaqu khalisun lirajal au biyadir rijal, di tangan suami. Kenapa? Yang pertama sekali, Allah Ta'ala sebut dalam ayat surah At-Talaq, ayat pertama, ya ayuhan nabi idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna. Wahai nabi, kalau kamu cerai seorang isteri kamu, maka cerailah pada waktu mereka menunggu iddah. Jadi kata di ulama tafsir, wal khitabu hadza muwajjahun lirrijal. Ayat ini ditujukan kepada suami. Ayat yang kedua, surah Al-Baqarah 227, wa in azamut talaqa fa innallaha sami'un alim. Sekiranya kamu, hai suami, berkeras, bertegas nak menceraikan isterimu, Allah Ta'ala dengar apa yang kamu cakap. Jadi, wad-dhamir huna, kata di ulama tafsir, wad-dhamir huna ya'udu 'ala rijal. Dhamir di sini balik kepada si laki-laki, balik kepada suami, bukan balik kepada isteri. Maka itu yang kita katakan bahawa at-talaqu biyadi ar-rijal, talak perceraian itu di tangan suami. Dalil minas sunnah, dalil daripada hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, innamat talaqu liman akhaza bis-saq. Innamat talaqu liman akhaza bis-saq. Sesungguhnya perceraian itu di tangan orang yang megang kuasa itu. Jadi ini hadis menyebut sedemikian. Dan hadis yang kita dah baca dalam sini lepas, ayyuma mra'atin sa'alat zawjaha talaqan min ghairi ba'sin. Mana-mana wanita yang menuntut cerai daripada suami dia tanpa sebab, tanpa masalah, tanpa problem, suami dia baik, suami dia tak ada masalah apa-apa, cuma dia nak bercerai sebab dia jumpa gawe lama dia. Ini bahaya. Kita dah sebut dalam sini lepas, isu reunion. Reunion kadang-kadang menjadi re-syaitan, sebab boleh meruntuhkan rumah tangga orang. Nak buat reunion tu elok, tapi kalau tak kena cara, menjadi sebab berlakunya keruntuhan rumah tangga kerana jumpa di reunion. Ingat molek-molek. Tiba-tiba wanita ni baik-baik suami, mari nak minta cerai dengan suami dia. Les, jumpa gawe lama dia, 30-40 tahun dulu. Sebenarnya awak bukan pilihan saya. Apa jadi? Faharamun 'alaiha raihatal jannah. Allah Ta'ala haramkan wanita ini mencium bau syurga. Apa lagi nak masuk? Wal'iyazubillah. Baiklah para jemaah sekalian, itu mukaddimah kita untuk melengkapkan perbincangan tentang kenapa al-qiwamatu al-rijalu qawwamun al-nisa, orang laki-laki menjadi ketua, pemimpin bagi wanita, tak boleh orang lain. Namun begitu, ada lagilah cara-cara walaupun memimpin, suami janganlah zalim pada isteri, salah guna kuasa dah. Macam berlaku hari ni, macam-macam dia buat pada isteri supaya isteri minta cerai, kemudian berlakunya dia panggil al-khulu', tebuh talak. Jadi kita kata perbuatan-perbuatan yang tak elok jangan buat dalam Islam, dalam masyarakat, sebab kita hidup bukan nak hidup lama atas dunia. Siapa dia khianat kepada orang hari ni, nanti dia akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla, sama ada dibalas sekarang atau dibalas akan datang. Ingat baik-baik. Berapa banyak orang yang khianat kepada isteri. Dia khianat pada isteri dia. Dia pergi kahwin lain senyap-senyap. Kemudian tak bagi nafkah. Akhir sekali mengamuk isteri yang pertama. Isteri yang kedua juga dizalimi. Akhir sekali dia merempak duduk seorang diri. Tak ada siapa peduli. Ingat, anak pun lari, isteri pun lari. Ingat baik. Jangan khianat kepada orang. Jangan khianat kepada orang sekali-kali. Allah SWT Maha Kaya. Kama tadi nutudan. Sebagaimana kamu perlakukan pada orang, akan diperlakukan pada kamu. Ingat baik-baik. Siapa dia khianat pada wanita-wanita, hamba Allah Ta'ala yang lemah ini,
tunggulah saatnya. Kamu akan dihina oleh Allah Azza wa Jalla. Tak lepas di dunia, kamu tak akan lekat di akhirat. Allahu Akbar. Baik, sekarang kita masuk. Itu mukaddimah sedikit tentang at-talaqu liman akhadha bis-saq. Dalil. Baik. Yang keenam, Islam menjadikan kuasa talak di tangan laki-laki, bukan di tangan wanita, kerana banyak sebab dan hikmah. Mungkin ada wanita tanya, tu boleh tu kalau kita guna kuasa apa ni, ta'liq at-talaq, mana suami kata kepada isteri, kalau kau tak nak lagi aku, kau cerai ya. Isteri kata, itu pun daripada suami, bukan mutlak daripada isteri, tidak. Mari daripada suami dulu. Suami yang buka pintu, yang bagi kuasa kepada dia. Jadi panjanglah kalau nak bahas bab cerai ni, kita kena buka dalam kitab Ahkam Al-Ahwalus Syakhsiyah. Tapi tajuk kita ni hanya sekadar nak memberi gambaran bahawa tuan-tuan jangan pandang serong kepada agama ini, kerana kata, oi, suruh orang bercerai. Cerai kan tak elok, kenapa pula? Lah, kita ada SOP kita yang tersendiri, yang tuan-tuan dan puan-puan kena belajar, kena tahu, kena peka dengan keadaan yang ada ini, insya-Allah. Baik. Antaranya, antara hikmah kenapa laki-laki diberi kuasa talak bukan wanita, iaitu untuk melindungi institusi keluarga daripada kehancuran. Nak jaga keluarga, kena beri pada suami, tak boleh beri ke bini. Ya. Bini ni sensitif, orang perempuan dia sensitif. Mudah mengamuk, mudah marah, mudah macam-macam lah. Ada, wanita ni dia mudah, macam-macam mudah. Baik, kita pergi kepada yang pertama. Nah, yang pertama, sifat semula jadi tabiat perempuan itu sangat berlainan dengan laki-laki. Perempuan secara umumnya, kebiasaan mereka cepat marah dan mudah melatah. Back lalu dia. Dah. Mereka mungkin begitu marah sehingga menjatuhkan talak tanpa memikirkan akibatnya. Dia nak marah suami dia sikit, dia pun tulis WhatsApp. Aku dah cerai kau, jangan balik. Suami balik, pintu tak buka. Tidur atas kereta awak. Yang main. Wanita ni, dia beke sungguh. Marah dia. Gedebel dia wanita. Manakala lelaki kebiasaannya lebih tenang, berhati-hati, dan memikirkan akibatnya sebelum bertindak. Ini dari sudut kebiasaan. Yang luar biasa, laki-laki lebih teruk daripada wanita pun ada. Kita tak boleh nak nafikan terus. Ada berlaku kes yang berat-berat tak. Laki-laki ni panah baran ke bahasa jenis tak tahu apa benda. Maka dia jadilah. Maka mereka tidak akan, oleh kerana dia mikir panjang laki-laki ni sikit nak banding dengan wanita, maka mereka tidak akan menjatuhkan talak sebelum mengambil langkah-langkah yang berpatutan dan memikirkan akibat baik dan buruknya. Saya tak nafi terus, tak kata suami ni mesti baik semua dah. Lah juga. Kes yang terbaru yang anda terima, minta maaf lah sahabat ni kalau dia dengar, mudah-mudahan menjadi panduan kepada kita semua. Nah, dia duduk, tak ada. Dia kata kami ni dah pencen, balik duduk kampung, tak ada orang kat rumah. Cucu tak ada. Dia duduk, asyik duduk tengok muka ni, pergi mari dah. Akhir kali panah barang sikit. Nah, jadi suami, isteri dia provoke sikit kata-kata, keluarlah kata-kata yang tak elok. Jadi saya nasihat di sini kepada isteri, kalau tahu dah suami kita tu jenis ada mudah panas, temperature mudah naik, tak usahlah awak pergi duduk buat provokasi macam tu. Nanti akibatnya buruk kepada semua. Jadi Ana, satu lagi saya pesan kepada semua sahabat-sahabat yang saya sayangi, saya kasihi, jangan tanya Abu Anas dalam bab perceraian. Minta tolong. Saya tak jawab. Jadi kes-kes yang berlaku kita akan forwardkan kepada sahabat-sahabat kita di pejabat agama, di pejabat qadi, kerana mereka lebih peka dengan isu, mereka tahu, dia panggil orang nak panggil mulabasat, perkara-perkara yang insiden-insiden yang berlaku ni, mereka lebih senang untuk handle kes-kes macam ni. Jadi sahabat-sahabat, dia percaya dengan Abu Anas, dia kata Abu Anas cakap saya percaya. Lah, saya boleh je nak cakap dalam batas kertas, tapi dari sudut realiti semasa alam perceraian, elok tuan bawa isteri bersama pergi jabat agama yang berdekatan, jumpa dengan Al-Fadhil tuan-tuan qadi, sebelum sampai ke hakim mahkamah tu dia pergi ke pejabat qadi dulu, dia bincang situ dulu, ada unit counselling, ada unit macam-macam,
Jadi mudah-mudahan kita selesaikan di situ dengan baik, insya-Allah. Baiklah. Hikmah yang kedua, kenapa suami berkuasa? Suami ialah pihak yang membayar mahar. Nak nikah dia kena habis mahar berapa? Perkahwinan dulu berapa dah habis? Kena beri pada isteri. Kalau habis hak isteri ni, nak nikah lain pula, cari 10,000 pula paling kurang. Dah, orang-orang sekarang ni wahai main. Anak dara berapa harga, mak janda berapa. Kalau janda berhias pula, mahal pula. Macam-macam istilah. Janda berhias. Kita ingat main-main ya, rupanya ada istilah dalam borang jabat agama tu, dia panggil janda berhias. Jangan main. Janda berhias ni. Cerita lain lah tu. Yang penting kita nak ceritanya, kategori tu nak nikah lain, banyak pula duit habis. Nikah anak dara berapa, janda berhias berapa. Jadi dia kena tanggung belaka. Sekiranya dia menceraikan isterinya, dialah yang terpaksa menanggung segala perbelanjaan akibat daripada perceraian itu. Awak kena tanggung semua. Mari zaman kita hari ni, adalah dia panggil TST tak? TST. Apa nama TST? Isteri, ayah dia minta mahal-mahal tahu sekarang ni. Allah, saya kesian tengok. Budak-budak baru posting kerja. Gaji pun starting baru permulaan berapa ya gaji. Tak. Isteri pula kerja sambilan contohnya. Tapi ayah dia nak macam-macam tuntutan lah. Maharnya, hantarannya, apa ni, hadiah-hadiah pada adik-beradik. Kerja banyak lah. Lepas tu lah saya banyak bagi nasihat kepada ibu bapa. Orang-orang muda suka je dengar nasihat abu anak. Dia kata tu, ibu bapa, permudahkanlah urusan perkahwinan anak-anak, jangan menyusahkan. Permudahkan urusan perkahwinan anak-anak, jangan menyusahkan. Kita nak menantu, kita pun berkenan dengan budak ni. Budaknya baik, kata orang. Budak juru, akhlak baik, tua apa smart, tak? Duk mah awak ke apa? Mah kahwin tu. Awak nyanyi ke dia. Jadi, tapi, tak boleh, tak. Anak kita habis you ni. Kos dia berapa, tak? Kita buat ngaji anak tu berapa habis. Mu nak kira lagi tu. Paruk lah. Kita bukan nikah tu nak jual anak. Mikir lagu ni kak, huru-hara lah ni. Huru-hara. Lepas tu, kalau lepas nikah ni pun, nak buat di hall. Dewan hak mahal-mahal tu. Sebab orang kapal pun ni buat dewan tu. Dewan tu sewa dewan saja 10,000. Makan satu kepala berapa ringgit pula. Banyak kira-kira. Susahnya hidup. Duk main nak ikut orang belakang ni. Jadi, suami dia kena mikir 10 kali aku ni kalau bercerai hak ni. Nak cari hak lain pula payah. Ingat boleh. Susah. Dia terpaksa membayar apa-apa baki daripada hantaran perkahwinan hak dulu lagi. Ingat tak? Dia kahwin TST dulu. Bapak dia minta 10,000. Tapi dia tak ada duit. Tak apalah, isteri kata saya bagi butang ke abang 5,000. Ambil. Lepas akad nikah, hantar balik duit tu ke saya. Tapi butang tu, awak kena bayar balik lepas cerai pun. Kecuali isteri tu sedekah. Kalau dia sedekah, tak apa. Kalau dia bercerai, tak sedekah dah. Dia kata, mu nak cerai sangat aku, bayar duit aku 5,000 lagi. Demo. Pandai sangat buat hal dah. Jadi, mikir panjang si suami ni. Jadi, dia nak kahwin lagi, kena bayar pula hutang hak lama. Menanggung nafkah isterinya semasa dalam iddah. 3 bulan tu kena tanggung. Menanggung nafkah dan sara hidup anak-anak sampai ke besar. Anak-anak kena tanggung. Belanja penjagaan dan penyusuan mereka. Kalau anak tu hantar ke pasti, hantar ke nursery, mak dia sendiri jaga pun kena tanggung. Jangan main-main. Walaupun ibu mereka sendiri yang melakukan semua itu, tapi di bawah tanggungan bapa. Ni kalau ikut Islam sungguh lah. Ikut hak karut dah ni, mana ada. Dia bercerai, dia singgah belakang ke bini tu. Hak paling sedih sekali saya dengar dalam cerita ni, kejahatan seorang suami. Dia tulis surat, dia paksa isteri. Mu nak suruh aku cerai? Boleh. Tapi mu kena gugurkan hak nafkah aku kepada anak-anak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anakmu, kamu punya anak, paksa isteri tu nak bercerai sebab dia juga jahatnya. Terpaksa kena tangguh anak-anak. Kata mana boleh macam ni. Orang ni kalau tua esok apa nak jadi tak tahu. Anak dia tak akan cari bapak macam ni punya perangai. Mesti mak dia cerita dah. Mu ni aku tanggung. Bapak mu entah mana. Pergi bini lain pula. Dahsyat. Baik. Ini tajuk luar lah. Kita bicara lain pula. Apabila si suami memikirkan semua perbelanjaan yang harus ditanggungnya. Dengan. Jika dia menceraikan isterinya yang ada ini. Dia tidak akan memandang ringan tentang talak. Dan tidak akan tergesa-gesa menjatuhkan talak atas isterinya. Geram.
Sehinggalah dia telah memikirkannya secara mendalam dan membuat pertimbangan rasional dan mendapati ia tidak dapat dielak lagi. Tak apa kata. Tak. Orang Arab kata akhiril ilaj al-kai, maknanya ubat terakhir dengan kesalahan dengan api itu tak ada dah ubat lain. Kalau orang kecil manis kat potong kaki dah ni. Kes kita ni kes potong kaki, potong jari. Maknanya bukan nak bercerai tapi tak ada cara lain kecuali kena bercerai. Kalau tak bercerai juga dia akan jadi kemurungan, akan jadi stres, akan jadi macam-macam manusia yang pelik. Maka biarlah dia bercerai daripada dia duk masuk dalam wak gila ataupun buat sakiteri buat jiwa, buat nanya ke dia, biarlah dia bercerai daripada dia duduk dalam keadaan kemurungan sepanjang zaman. Ini bahayanya kita. Baik, hikmah yang ketiga. Kenapa suami kena pegang? Lelaki akan sentiasa kehilangan apa yang telah dibelanjakannya dan apa yang bakal dibelanjakannya. Wanita pula akan mendapat untung daripada apa yang telah didapatinya dan apa yang bakal dimilikinya. Orang perempuan untungnya dia. Dia cerai dengan kawan ni, dapat duit, dia gini ke orang lain pula. Dia janda berhias. Jangok, kata tak. Kenil untung, ramai orang minat. Jangan main. Lepas dia kahwin ni, dia buat TikTok. Ni janda muda ni. Jangok, dia ada screen ke apa nama istilah ni. Orang hok kripu jadi molek mula hok jerawat apa kita ni. Tak ada jerawat dah. Apa dia panggil dalam TikTok ni screen? Filter. Dia buat filter pula. Ramai orang minat dia. Mari menikah pula. Menikah. Belanja mah kahwin 10,000. Duduk tak lama tengok. Makcik tu, ni mengenak tu. Ni cerah boleh pitih dah dia. Nikah orang lain pula. Jadi Allah Ta'ala ni maha kaya tengok. Dia kata apa? Maka Allah orang wanita ni duduk main nikah cerah berdapat duit dia. Maka Allah Ta'ala telah menjadikan kuasa talak di tangan laki-laki kerana dia yang akan menanggung akibatnya. Manakala perempuan tidak akan kerugian apa-apa, bahkan dia akan mendapat kelebihan. Orang mari pinang dia, boleh hadiah. Orang mari kahwin dia, boleh mahar, macam-macam. Suami pula bagi hadiah tu hadiah ni. Macam-macam. Kena suami kaya pula, bui kereta, macam-macam boleh. Kalau kuasa talak berada di tangan perempuan, mungkin ada yang akan menjadikan nikah cerai sebagai perniagaan. Nikah bisnes. Main-main. Apabila berkahwin, perempuan akan mendapat mahar dan hantaran perkahwinan. Manakala jika diceraikan dan berkahwin lain, dia akan mendapat mahar dan hantaran perkahwinannya lain pula. Kerja dia menikah. 2 kali setahun dia menikah. Tak payah kerja buat. Tunggu makan pencet. Duit suami bui. Maka kerana itulah Allah yang maha penghukum lagi bijaksana tidak meletakkan kuasa talak di tangan perempuan. Bahkan memberi kuasa kepada laki-laki kerana dialah yang akan menanggung kerugian akibat perceraian. Awak akan tanggunglah. Dengan itu, lelaki tidak akan menjatuhkan talak dengan sewenang-wenangnya, melainkan kerana keadaan yang tidak dapat dielakkan lagi. Jadi kita akan mikir panjang lah bang. Tak mudah nak bercerai sebab nyaya kalau bercerai payah. Baik. Hikmah yang keempat. Islam juga tidak mengabaikan hak wanita dalam masalah perceraian. Ingat molek, walaupun kuasa suami, tapi kita ada di sana ada prosedur yang panjang, ada SOP yang ketat, tidak mudah-mudah dipermainkan. Jangan. Bahkan memberinya hak untuk mengadu kepada qadi, pergi ke mahkamah dan menuntut perceraian daripada suaminya. Wajib atas qadi untuk mendengar tuntutan wanita tersebut dan memansuhkan perkahwinan itu jika dia mendapatinya benar dan wajar. Ini dia panggil khulu'. Khulu' ini tebus talak ataupun fashun nikah. Batalkan perkahwinan. Tapi susah. Setakat yang anda dengar susah. Suami dia ego. Bila berlaku macam ni, dia tak pergi mahkamah. Mahkamah Sapina suruh tangkap pun payah nak ikat. Dia mahkamah nikah kahwin kita ni tidak power, tidak semacam mahkamah sivil, mahkamah orang putih, lebih gagah. Kita ni agak lemah lah. Polis nak pergi tangkap pun begitulah keadaannya. Kena suami pula jenis orang kedai baru, payah nak ikat. Ada yang sudah digantung tak bertali sampai 8 tahun setakat yang anda dengar. Cara tak pergi. Cerainya tidak. Makin isteri dia bawa ke mahkamah, makin kerah kepala dia.
Sebab itulah kita kata kalau boleh berunding, jangan pergi mahkamah lah. Berunding lah. Baik. Cari orang yang suami dia malu, hormat. Cari ustaz dia, keluarga dia dah. Bincang baik-baik lah. Kalau awak tak nak ada isteri tu, lepas je lah. Kenapa duk seksa dia? Banyak lagi kawan wanita lain yang boleh kahwin. Dia kadang-kadang suami ni, dia ego, dia bagi duit banyak ke isteri, dia rasa rugi kalau dia ceraikan. Sebab dia kehilangan banyak. Jadi ada satu lagi istilah dia panggil huluk. Huluk ni. Huluk ni mana dia panggil tebus talak. Jadi tebus talak ni suami boleh minta balik. Nak cerai boleh lah. Mahar aku beri padamu, ambil lah. Sebab kita dah berkahwin dua dah. Tu dah berkahwin dua, duduk sekali dah. Jadi tapi kereta tu aku sayang tu. Ataupun dia bagi rumah kau sebuah banglo. Banglo aku nak balik. Kalau mu nak rumah lain, carilah rumah kecil. Banglo tu juta tu banglo tu. Cari rumah kecil lah, rumah teres harga 200-300 ribu ke. Itu boleh. Boleh suami tidak kehilangan segala-galanya apabila timbul isu macam ni. Tapi kalau dia bagi, tak ada masalah apa-apa dah. Tiba-tiba masalah dia yang kena, janganlah ambil macam ni. Jangan ambil. Nabi kata, ar-ruju' min hibatihi kalbi yaqi'u summa yarji'. Orang yang balik ambil semula barang yang dia beri pada orang, diibarat seperti anjing yang muntah, dia jilat balik muntah dia. Na'udzubillah. Nabi kata, laisa lana masalus saw. Kita tak ada bandingan yang buruk, tapi bandingan orang yang beri barang kepada orang, kemudian dia ambil balik. Seperti anjing yang muntah, jilat balik muntah. Jijik kita dengar dia punya bandingan analogi yang dibuat oleh baginda Nabi SAW. Baiklah. Yang kelima, seorang laki-laki mungkin telah memilih seorang perempuan yang dirasakan sesuai dengannya, dan seorang perempuan telah memilih seorang laki-laki yang disangkakan soleh. Semua hakikat tentang perkara ini tidak akan diketahui kecuali setelah berlakunya perkahwinan. Biasanya begitulah. Orang boleh berlakon. Ni anda dengar cerita seorang ni, dia nak anak Pak Imam. Dia belajar azan. Dia azan di surau. Tok Imam kata, siapa azan tu? Tok Bilal kata, ni pemuda ni, dia minta nak azan, saya bagi. Azan. Akhir kali Tok Imam setuju nak buat natu. Lepas maya, jiru hari tak bangun lagi. Nak pergi mai subuh. Bahasa perangai budak ni. Tu berlakon boleh dalam tu. Tapi hak cerita sedap ada. Kalau nak dengar boleh, masa kita ada lagi tak? Cerita sedap lagi, bahasa jenis boleh menatu ni, belagak pandai lah. Tok tua ni orang ada piah atas kepala dah. Jadi suami tok tua dia kata, oleh kerana anak dia ada hari ni, saya anak dia lah jadi imam solat subuh. Dia pun maya jadi mai subuh. Tahu tuan-tuan dia solat subuh 3 rakaat. Itu tok tua dia tegur, kenapa anak dia solat subuh 3 rakaat? 3 ke apa? Ingat kau 4 dah, dia kata. Garu kepala tok tua dia. Bengong budak ni. Patut dia kata, saya terlebih tu, kita sujud sawi. Tak. Nak oyak jahil, dia tak semaya tu. Dia tak tahu pun berapa rakaat subuh. Muka tak ada semaya mu tok tua. So, jadi tok imam selalu tok tua pun. Over confident. Tak. Semaya 3 rakaat subuh. Tok tua dia tegur, dia kata, kenapa 3? Saya ingat 4 dah apa? Oh, maaf lah. Ingat kata. Punuh banyak main orang tak semaya. Jadi itulah harapan kita sepatutnya kan. Maka Islam mensyariatkan talak untuk membetulkan kesilapan lalu ketika memilih pasangan. Rupanya kita tersalah. Ingat ke permata, kena ke batu, kena ke kaca, kata orang. Saya ingatkan permata, kena ke kaca. Dah, itulah pepatah Melayu. Sedap juga cara-cara kita berpepatah kita kan. Jika tidak mungkin lagi untuk bersabar dan bertolak ansur, maka talaklah penyelesaiannya. Tidak masuk akal sekiranya seorang lelaki atau perempuan membuat kesilapan dalam urusan peribadi mereka, lalu mereka mesti menanggung kesusahan dan penderitaan akibat kesilapan mereka itu sehingga ke akhir hayat. Oleh kerana musalah, nak pakai salah situ. Zalim. Islam membawa satu penyelesaian yang amat besar, iaitu perceraian. Jadi, pasangan terbabit boleh mencari jalan keluar daripada kehidupan mereka yang tersebut. Jangan duduk sengsara diri, jangan duduk seksa diri. Nanti kamu jadi kemurungan stres.
Sebab apa? Sebab tak ada jalan keluar. Terpaksa kena terima. Loh, macam kita terperangkap dalam jam dah. Nak lari ke kanan tak boleh. Jam pula atas lebuh raya, atas jabatan. Nak gimana awak? Ui, nak kencing pun susah. Jadi ibarat kata. Memang akal yang normal menuntut bahawa hanya percayaan satu-satunya jalan keluar setelah hidup bersama adalah sesuatu yang menderita, mustahil nak duduk lagi. Tak boleh duduk dah. Hari-hari Tom Jerry mana boleh tahan macam ini. Ini macam bukan lagi tempat hidup. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, litaskunu ilaiha, rumah itu ketenangan, tapi sudah jadi rumah macam jahanam. Na'udzubillah. Seorang ahli falsafah Inggris berkata, kita dengar nama apa orang putih ni, tak ingat nama. Jika satu undang-undang itu mewajibkan pasangan suami isteri terus hidup bersama, tanpa mengira ketidakrelaan antara mereka, hati mereka akan dipenuhi dengan kebencian terhadap satu sama lain, dan mereka akan mencari kebahagiaan dengan orang lain. Mesti dah. Tak akan buat. Jika salah seorang daripada mereka meletakkan syarat ketika melafazkan perkahwinan, bahawa tidak akan ada perpisahan antara mereka, walaupun cinta dan kasih sayang mereka telah bertukar menjadi benci dan dendam, tapi dia janji awal lagi, syarat itu akan dikira sebagai satu perkara mungkar dan berlawanan dengan fitrah semula jadi, kerana tidak wajar dan tidak logik, kata si pemikir Inggris ni. Ini mungkin berlaku antara dua hati yang sedang asyik bercinta. Perasaan mereka masih mentah. Mereka menyangka tidak akan ada perpisahan selepas bersama. Tidak mungkin datang kebencian selepas cinta. Maka tidak harus meletakkan demikian sebagai satu hukum daripada pencipta yang mengetahui tabiat manusia. Sekiranya satu undang-undang digubal untuk melarang membubarkan mana-mana syarikat, membatalkan penjagaan wasiat atau menegah ahli sebuah syarikat atau rakan kongsi menarik diri, orang ramai pasti akan berteriak, ini tidak adil. Ini tidak adil sama sekali. Dengan itu, jika tidak mustahil timbulnya perselisihan dan permusuhan, maka jalan manakah yang lebih baik? Terus mengikat pasangan suami isteri tadi dengan ikatan yang kuat, sehingga kebencian dan dendam isteri tadi, sehingga dendam memenuhi hati mereka terhadap satu sama lain, dengan sakit hati, dendam, kesumat, ataupun melepaskan mereka berdua daripada ikatan tersebut bagi membolehkan mereka membina rumah baru dengan tiang-tiang warna-warni dan perhiasan yang menyenangkan hati. Kenapa? Itulah dia Islam. Tidakkah perceraian dan mengawini pasangan lain lebih baik daripada mempunyai teman wanita yang di samping lain, mempunyai teman wanita friend lain di samping isteri yang terbiar di rumah, ataupun mempunyai kekasih lelaki sebagai tambahan kepada suami yang dibenci? Akan berlaku sedemikian, dan memang berlaku pun sekarang. Maka kita dapat membuat kesimpulan dengan yakinnya bahawa talak yang mengikut syariat Islam punya beberapa faedah dan kelebihan yang sangat banyak. Alhamdulillah, hadza huwa dinul Islam. Ini agama Islam. Beberapa faedah dan kelebihan talak mengikut syariat Islam. Kesimpulan kita nak simpulkan beberapa keindahan yang ada. Yang pertama, perceraian ialah jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah bagi pasangan suami isteri yang tidak mempunyai persepahaman lagi. Buat gapo duduk? Tak boleh duduk dah kita. Realiti telah membuktikan bahawa ramai lelaki yang telah menceraikan isteri mereka yang tidak sesuai, kemudian berkahwin semula dengan perempuan lain yang lebih sesuai serasi, akhirnya hidup bahagia dan tenang bersamanya. Banyak di alam ini yang kita kenal saja pun, yang kita kenal, sahabat-sahabat kita sendiri. Kita kesian waktu dia nak bercerai, tapi itulah jalan yang terbaik untuk mereka berdua. Begitu. Jadi pada waktu itu semua sahabat-sahabat simpati. Tapi bila kita dengar dia asyik Tom Jerry ya, dua orang ni kat rumah, cerailah, kata tak ada jalan dah tu. No way, kata orang. Lepas pada dia bercerai, Masya Allah, si isteri kahwin lain, si suami kahwin lain, jumpa bumi yang subur. Sebagaimana kata ahli fikir, di mana bumi subur, di situ benih ditabur. Alhamdulillah, macam belangkas jadinya. Dulu kita tengok dua orang yang macam Tom Jerry, sudah bertukar jadi al-belangkasi.
Jadi berlangkas. Oh, kepik gimana? Kita pula sabut tengok. Oh, dua ekor ni kat kepik semua ni. Baik pula dia dua tu. Tak boleh nak kata. Itu hikmah. Kan? Pada. Begitu juga sebaliknya. Perempuan yang berkahwin lain dengan suami baru memenuhi kebahagiaan dan kedamaian dalam hidupnya. Perkara ini suatu realiti yang bertepatan dengan firman Allah Ta'ala, wa in yatafarraqa yughnillahu kullam min sa'atih. Wa kana Allahu wasi'an hakim. Jika kedua-duanya bercerai, maka Allah akan mencukupkan kepada mereka masing-masing daripada limpahan kurnianya. Dan adalah Allah maha luas kurnianya lagi maha bijaksana. Ayat ini Allah Ta'ala beri ketenangan dan jaminan kepada orang yang terpaksa bercerai. Sama ada bercerai hidup atau bercerai mati. Kita ni dua ya. Bercerai hidup kerana tak serasi. Bercerai mati sudah habis umur. Sudah sampai ajal. Ramai orang. Anak kena di kampung kita sendiri. Susahnya ya Allah waktu dia hidup bersama suami dulu. Suami miskin. Dia miskin ke suami. Orang tak akan bagi sumbangan secara bulanan. Sekali-sekala adalah sebab dia ada suami. Bila suami dia dah tak ada, jadi ibu tunggal, ramai pula orang bagi sumbangan. Jadi senang pula dia. Tengok. Allah kata, wa in yatafarraqa yughnillah kullam min sa'atih. Tak semesti dia kahwin lain. Tapi mungkin kebahagiaan hidup itu berpindah daripada sempit hidup atas dunia dulu dengan kesenangan melalui orang bagi sumbangan, asnaf, pejabat zakat bagi. Akhir sekali, anak-anak dia membesar, anak dia pun boleh belajar, sambung pengajian, yang akhirnya makcik ni Masya Allah, Tabarakallah, kita tengok ada atharul thara, kesan kesenangan ada pada kehidupan dia. Ada barang kemahnya, ada baju-bajunya, ada kereta, macam-macam yang kita boleh lihat. Kita kata Allah Ta'ala bagi jaminan. Jadi jangan duk bimbang lah. Bercerai mati, bercerai hidup, ada ya Allah Ta'ala akan beri kelepasan kepada setiap orang. Masya Allah, Tabarakallah. Baik, yang kedua. Talak yang berpandukan syariat merupakan satu rahmat bagi kedua-dua suami isteri. Ini kerana apabila seorang lelaki itu membenci seorang perempuan dan tidak sanggup lagi untuk hidup bersamanya, dia mungkin akan menzaliminya, menggunakan kekerasan terhadapnya, dan enggan menyetubuhinya. Tak, sentuh pun tak nak. Tengok pun, tak mau. Dia juga mungkin akan membahkan nafsunya secara haram, ataupun dia nikah senyap-senyap di Thailand. Main-main. Ini semua adalah haram dan berdosa serta menjadikannya jauh daripada Allah Azza wa Jalla. Lelaki tersebut menjadi jahat dengan sebab perempuan itu. Sebab dia tak suka perempuan, dia pergi buat benda yang tak halal. Na'udzubillah. Begitu juga sebaliknya, apabila seorang perempuan itu membenci seorang lelaki dan tidak sanggup lagi untuk hidup bersamanya, kemungkinan besar dia akan cuai dalam memenuhi tanggungjawabnya serta enggan disetubuhi suaminya. Ini juga boleh menjerumuskannya kepada zina. Jadi ingat moleklah. Jadi kalaulah keadaan semikian, maka dia akan jadi macam-macam benda yang akan terjadi. Macam-macam benda akan terjadi. Sebab apa terjadi? Sebab yalah, dah orang tak guna dia. Hidup pun macam tak hidup je. Buat apa aku hidup sini? Maka jadilah nusyuzul mar'ah. Bahaya nusyuz mar'ah. Ada beberapa hadis yang telah saya baca. Tuan-tuan boleh tengok hadis ni. Hadis ni dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bahayanya perbuatan nusyuz ni sangat berbahaya. Tengok hadis. Tandalah di kitab tu. Untuk panduan kita bila-bila kita. Tengok hadis. Iza kanatil mar'atu apabila seorang perempuan itu tidur. Tengok. Tidur di luar daripada bilik suami dia. Lain daripada hajirata firas zawjiha. Meninggalkan tilam suami. Maknanya pergi tidur seorang. Pergi tidur rumah mak dia ke, pergi tidur dalam bilik air ke, pergi tidur dengan anak ke.
Ya, suami dia ada. Suami dia mengharapkan dia datang. Apa jadi? La'anat hal malaikatu hatta malaikat akan laknat perempuan ini sampai dia kembali kepada suami dia. Allahu Akbar. Ini rawahul Bukhari Muslim. Riwayat yang kedua, iza da'ar rajulum ra'atahu. Mana-mana suami yang panggil isteri, yang dek, baby, mari sini. Nah, fa'abat. Bini kata, malah aku. Bahasa orang tua ni apa benda? Dia lari gitu dekat lain. Dia tak mari kepada suami dia panggil. Yang tadi suami tak panggil pun dia lari sendiri. Hadis yang pertama tadi. Yang kedua ni, dia lari. Dia lari. Apa jadi? Suami dia tidur dalam keadaan marah kepada isteri tadi. La'anat hal malaikatu hatta susbih. Malaikat akan laknat wanita ini sampai ke pagi. Allahu Akbar. Jadi dua hadis ini sudah cukup berat untuk wanita nyusut pada suami. Jadi kalau itulah keadaan, dia tak lalu dah kepada suami dia. Memang dia punya nafsu sudah tertutup untuk si suami ini. Bercerailah. Daripada hari-hari dia kena laknat ke malaikat setiap malam. Buat apa kita nak seksa dia? Buat apa kita nak nayakan dia? Buat apa kita nak azabkan dia? Biarlah dia pergi dengan cara yang baik. Semua yang tersebut adalah haram ke atas wanita itu. Nyaya, zalim. Jika dia terhidup bersama laki-laki itu akan menyebabkannya terseksa dan jauh dari Allah Azza wa Jalla. Dia dilaknat oleh malaikat setiap malam. Maka jalan penyelesaiannya yang terbaik ialah perceraian. Supaya masing-masing dapat mencari pasangan lain yang lebih sesuai. Allahu Akbar. Yang ketiga, walaupun perceraian yang mengikut syariat juga boleh membawa kesan buruk. Ada juga, negatif dia ada, tak ada nafi. Kemudaratan akan terjadi kepada anak-anak. Tetapi, pada hakikatnya kesan ini lebih ringan kemudaratannya berbanding dengan terus hidup bersama dalam pertelingkahan yang berterusan dan penganiayaan terhadap satu sama lain. Zalim awak. Jika anak-anak terus hidup bersama ibu bapa yang sedemikian, maka akan terdedah kepada banyak keburukan yang boleh memudaratkan mereka. Mereka mungkin terpaksa memihak atau menyokong bapa mereka dan menentang ibu mereka atas baliknya. Anak pula akan berpihak. Ada yang sokong bapa, ada yang sokong mak. Sokong bapa, deraka ke mak. Sokong mak, deraka ke bapa. Nanya zalim pada anak pula dah. Apa yang mereka lihat dan dengar daripada kedua-dua ibu bapa boleh membawa kepada perangai jahat dan akhlak yang buruk. Sebarang penganiayaan dan keburukan terhadap bapaknya boleh menyebabkan mereka nanti membenci isterinya. Begitu juga penganiayaan terhadap ibunya boleh menyebabkan mereka nanti membenci suaminya. Ada berlaku. Ada satu kes seorang budak perempuan tak mau kahwin. Mak dia kata, Ustaz tolonglah doakan. Kita doa dah. Di Pak Mekah dah dia. Kalau saya baca doa di Arafah, saya akan sebut di antara doa yang kita sebut, Ya Allah, sahabat-sahabat kami ni, keluarga kami, ada yang sudah kahwin, belum dapat anak, rezekikan mereka zuriat. Ada anak-anak kami ni yang belum dapat jodoh-jodohkan mereka. Derah yang amin kat belakang mak dia. Nah, balik-balik tak dapat jodoh juga. Bila kita tanya kenapa tak nak kahwin, kenapa orang, dia kata dia panggil fobia. Sebab ayah dia dulu kena kepada mak. Dia kata dia sudah hilang kepercayaan kepada laki-laki. Uish, dia kata zalim. Saya pun tak berani nak kuat-kuat, nak bagi nasihat. Kan dia kata saya percaya ke ustaz seorang je, jam aku. Nak kata apa tak? Mana agak? Dia kata saya atas dunia ni saya tak percaya dah orang lain, ustaz seorang je. Oh, sudahlah. Jadi kita pun tak maulah, dia tanya banyak-banyak. Sebab berlaku dah kawan saya seorang tu. Dia dakwah orang ni masuk Islam. Jadi dia nak kahwin lah dengan budak-budak Islam hak lain ni. Tak mau dia. Tak mau akhir kali dia kata dia nak ke ustaz ya. Jadi ini tajuk lain. Mari kita balik ke tajuk kita. Balik tajuk kita menarik. Jadi apa yang lihat pada ayah dia buat pada mak, fobia anak-anak. Jadi dendam pada laki-laki, tak mau kahwin. Ia boleh membawa kepada pelbagai keburukan dan kejahatan pada mereka apabila melihat bapa atau ibu mereka buat perkara haram, na'udzubillah. Ini kita mintalah. Manakala
Perceraian akan membolehkan mereka berpisah tanpa perlu mendedahkan keburukan sesiapa dan dengan cara terhormat. Apabila suami selamat mengawini perempuan lain, begitu juga si isteri selamat berkahwin dengan laki-laki lain, maka anak-anak sekurang-kurangnya akan terhindar daripada melihat anasin yang tidak baik kepada ibu bapa mereka. Okey, ya boleh. Rupanya dua ni tak sesuai, dia punya tanah tak subur. Tanah dia panas, kita bagi tanam pokok-pokok yang mudah mati, maka matilah dia. Tak boleh. Jadi Alhamdulillah, kita jumpa bumi yang subur, yang sesuai dengan dua-duanya, selamat. Jelas daripada penerangan di atas bahawa talak bukanlah satu perkara yang disukai. Dalam Islam, kita dah baca hadis, walaupun hadis itu dhaif, abghadul halali ilallahi at-talaq. Perkara yang halal yang tidak disukai Allah Ta'ala, bercerai. Hadis itu dhaif. Kerana itulah orang Islam awal-awal telah diberi amaran, peringatan tentangnya dalam usaha untuk menjauhkan mereka daripadanya dan mengurangkan seminimun mungkin terjebak dengan perceraian. Islam menggalakkan manusia supaya berkahwin dan menyemainya dengan kasih sayang dan kemesraan. Pasangan suami isteri adalah hidup dengan aman bahagia dan saling menghormati antara satu sama lain. Namun sekiranya hidup bersama adalah satu penyiksaan bagi kedua-dua belah pihak, Islam tidak memaksa mereka untuk meneruskan kehidupan yang penuh pertelingkahan dan kebencian itu. Bahkan membenarkan mereka berpisah. Oleh sebab itulah talak disyariatkan. Ini rahsia. Talak adalah satu nikmat besar yang dianugerah Allah kepada hamba-Nya kerana ia memberi mereka jalan penyelesaian untuk keluar daripada hidup yang terseksa. Mungkin Allah akan memberi rezeki kepada mereka daripada limpah rahmat-Nya dan memandu mereka ke jalan ke arah kehidupan yang lebih baik. InsyaAllah. Sebagaimana ayat yang kita baca tadi, surah An-Nisa 130, wa iyatafarraqa yughnillahu kulla min sa'atih wa kanallahu wasi'an hakima. Maksudnya, jika kedua-duanya bercerai, maka Allah akan mencukupkan kepada mereka masing-masing daripada limpahan karunia-Nya. Dan Allah adalah maha luas karunia-Nya, lagi maha bijaksana. Alhamdulillah, tamatlah perbincangan kita secara ringkas-ringkas. 3 siri kita bincang tentang perceraian dalam bab keindahan Islam, dalam bab at-talaq. Perkara yang harus, yang halal tapi tidak disukai. Namun dia seperti ubat yang pahit tapi perlu diminum, ditelan kerana untuk menyelesaikan masalah. Alhamdulillah. Indahnya Islam apabila syariat dijaga, hak Allah Ta'ala dipelihara, hak Rasul dan para sahabat juga dijaga. Alhamdulillah. Baik, pada jemaah sekalian, insya-Allah kita sambung perkara yang keempat, warisan pusaka. Ini kita bincang panjang belum nanti, kenapa laki-laki boleh 2, perempuan dapat 1. Insya-Allah, jangan lari. Kuliah asar setiap petang Khamis, kalau kita tak musafir, insya-Allah kita baca kitab ini untuk kita menghayati, menjiwai keindahan Islam sepanjang zaman. Barakallahu fikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.